Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini kita dapat bersama lagi, dan saya memohon maaf lewat pada tengah hari ini terpaksa kemudian kan kuliah selepas daripada salat, dan itulah yang sepatutnya, ya, salat didahulukan. Tapi oleh kerana mungkin sebelum ini masa berada 1 lebih, jadi kita kuliah dulu kan. Tapi ala kuliahnya insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat 120 tentang penciptaan malaikat. Yang mana perbincangan kita adalah berkaitan dengan beriman kepada malaikat, iaitulah beriman kepada malaikat, nama-nama dan tugas serta penciptaan. Dia kata malaikat-malaikat itu dalam penciptaannya ada perbezaan di antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain. Sebagaimana ada perbezaan mereka dalam hal kedudukan, pangkat, tugas dan sebagainya. Di mana semua perkara itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Firman-Nya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat pertama. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana penciptaan malaikat itu, di mana Allah menyatakan segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi dalam ayat ini Allah sebut malaikat itu dijadikan oleh Allah, maknanya bersayap, utusan yang bersayap. Malaikat pada sayap. Ada yang sayapnya 2 kata Allah, ada yang sayapnya 3 dan 4. Bagaimana Nabi sebut Jibril, dalam hadis Nabi sebut Jibril ada 600 sayap. Bersayap, malaikat itu makhluk Allah yang bersayap. Dia berada di langit dan di bumi. Ya, alam malakut. Ada salah satu namanya alam malakut, alam para malaikat, alam yang tinggi. Dan mereka itu boleh menyerupai dengan berbagai-bagai rupa makhluk. Dan ia menambah bentuk kejadian makhluk diciptakan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala ini memberi pengertian yang jelas bahawa Allah taala menciptakan malaikat berupa makhluk yang bersayap. Di antaranya ada yang bersayap 2, 3 dan 4, ada pula yang lebih daripada itu. Semuanya ini adalah menunjukkan nilai dan selisihnya kepangkatan malaikat itu di sisi Allah, mengikut pangkat kedudukan. Yang malaikat pun ada pangkat, Nabi dan Rasul pun ada pangkat-pangkat kedudukan. Kita yang biasa pun ada pangkat, ada yang pangkat tinggi, ada pangkat rendah. Ada yang jadi bos, ada yang jadi bawah pada bos. Tak, itu biasa. Kalau semua nak jadi bos, susah juga. Tak, hak bawah pun nak jadi bos, hak bawah pun nak jadi bos. Macam mana? Dan tuan-tuan jadi hawa biru. Sama juga sistem Allah jadikan sistem malaikat tu. Ketua dia ada di bawah dia. Macam malakul maut. Dia bawah dia tu banyak lagi tentera-tentera. Dia punya petugas-petugas yang menguruskan tentang mengambil nyawa manusia. Sebab
malaikat tu sebagai ketua yang 10 itu adalah ketua-ketua malaikat yang bekerja, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus pengurusan sama ada di langit ataupun di bumi. Ada yang menguruskan apa? Rezeki. Yang turunkan hujan kerja dia. Ya, yang turunkan hujan kerja dia turun hujan aja. Ya, maknanya yang bertugas memang ditentukan tugas. Ada yang bergilir malam siang bergilir. Ada yang tugas malam, ada yang tugas siang, ada shift. Ya, bagaimana disebut dalam ayat sebelum ini, bagaimana hadis Nabi menyebut bertukarnya malaikat malam dan malaikat siang. Yang malaikat siang akan ditanya bila dia report tugas dia kepada Allah. Bila waktu asar. Yang belah malam waktu subuh. Dia bertukar. Maka apa yang dilakukan oleh umatku sewaktu kamu tinggal? Lalu mereka mengatakan, aku meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Mereka sedang bersalat. Aku datang dulu pun, semalam pun dia dalam keadaan bersalat. Itu pentingnya salat subuh berjamaah, asar berjamaah. Kenapa? Karena waktu itu pertukaran malaikat dan dia akan melaporkan perbuatan kita waktu itu kepada Allah Ta'ala waktu dia terima tugas. Ya? Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janahin. Dalam riwayat Bukhari dia kata bahawa Rasulullah SAW melihat Jibril AS mempunyai 600 sayap. 600. Sama mana? Nah, kalau disebut satu sayap memenuhi langit dan bumi. Itu. Mana Allah sebut dalam Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha. Sesungguhnya telah melihatlah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan Jibril itu buat kali kedua. Sekali waktu di bumi, waktu Isra Mi'raj itu, dan kali kedua di Sidratul Muntaha, atas pada langit yang ketujuh. Maka Jibril tengok dalam bentuk yang nyata, yang sebenar. Ya, malaikat ni tuan-tuan, kalau kita tengok malaikat ni pun pensan ke terus koma tak tahu. Batulah mereka ini tidak dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Macam juga jin, Allah tutupkan pandangan kita daripada melihat jin. Jin melihat kita. Nah, kita tak nampak dia. Katanya di akhirat kita nampak dia, dia tak nampak kita. Wallahu a'lam. Dia terbalik pula. Hari ini dia nampak kita, kita tak nampak dia. Begitu juga malaikat-malaikat yang boleh berupa dengan berbagai-bagai rupa, tidak nampak kita lihat dengan alam yang nyata begitu, melainkan dirupakan dengan sesuatu makhluk yang lain, manusia lah. Jadi Rasulullah SAW melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Malaikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah Ta'ala darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah Allah serta menyampaikan risalahnya, dan mereka sentiasa bertasbih. Ya, malaikat Jibril itu namanya Rasulun Amin. Disebut oleh Allah dalam Quran Rasulun Amin, utusan yang amanah. Ya, Jibril. Firman Allah Ta'ala, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-sadiqun wa inna lanahnu al-musabbihun. Ini bukti malaikat ni sentiasa bertasbih kepada Allah. Ya, Allah kata dalam surah As-Saffat ayat 164 166. Malaikat-malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadah. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Buktinya Allah sendiri sebut Al-Quran, malaikat ni kerja dia tasbih. Betullah waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Fatani ada disebutkan, Nabi naik saja langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Semua malaikat tu ada yang qiyam, ada yang rukuk, ada yang iktidal, ada yang sujud, ada dua antara sujud.
Nah, ada yang itulah perbuatan mereka. Maka bercita-citalah Nabi SAW supaya ibadah malaikat yang 7 lapis langit itu dikurniakan kepada dia dan umatnya. Maka ternyata terbukti Allah menghadiahkan Nabi salat 5 waktu itu, iaitulah menyamai ibadat 7 lapis langit para malaikat yang beribadah. Ya, maknanya kita salat 2 rakaat itu menyamai ibadat para malaikat di langit. Itu besar. Batu orang salat yang diterima oleh Allah, dia boleh masuk syurga. Nah, boleh masuk syurga salat seseorang yang diterima oleh Allah. Salat seseorang tidak diterima oleh Allah, masuk neraka dia. Besarnya kesalahan bila salat tidak diterima ataupun tidak salat dan sebagainya, ya. Firman Allah Ta'ala tersebut menjelaskan malaikat-malaikat itu mempunyai derajat kedudukan yang tertentu, dan masing-masing menjalankan tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka. Semua taat. Ya, Allah sendiri akui malaikat, tak ada seorang malaikat pun yang derhaka kepada Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, Allah kata. Ya, dalam surah Tahrim, tidak pernah mereka itu menderhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintah. Berbanding dengan manusia, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang iman, ada yang kufur. Sama juga jin, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang Kristian, ada yang Yahudi. Jin. Batu jin ni kalau dia masuk orang, jin banyak kan jin kafir. Nah, kita suruh dia masuk Islam, payah nak masuk Islam dia, susah. Kita ajar dia, kadang-kadang payah nak masuk Islam, nak mengucap kalimah syahadah. Malaikat dia betul-betul terdesak, baru dia mengucap. Kan? Itu dia rasuk orang kan. Bila rasuk orang tu, kamu ni Islam, dok, dia kata. Mengucap suruh Islam, tak mau. Nama macam-macam nama. Pelik-pelik nama dia orang. Dia pun ada nama, dia pun hidup alamnya, dia hidup macam kita juga, cuma dia tak nampak. Ya, cuma ni makhluk Allah yang memang Allah taklifkan kepada mereka beribadah kepada Allah, beriman, sembahyang, sebagainya. Sebab itulah Al-Quran ada satu surah nama suratul jin, menceritakan Nabi pernah berdakwah kepada jin, kumpulan jin, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ada yang kufur kepada Allah taala. Ada yang baik, ada yang jahat. Macam manusia lah. Jadi malaikat ni tidak pernah ada satu malaikat pun yang derhaka kepada Allah. Sehubungan dengan ini, dia kata perlu dinyatakan sayap malaikat-malaikat itu adalah termasuk dalam perkara-perkara gaib yang wajib setiap orang yang beriman mempercayainya, wajib percaya. Jadi ada setengah kita tengok dalam gambar-gambar orang buat kot, dia buat gambar contohnya di Mekah, lepas tu nampak bersayap, wallah alam lah kan, viral kan benda tu kan. Ada benda macam benda terbang, ada sayap, entah ya ke dia tidak tahu kan. Hanya orang yang diperlihatkan oleh Allah baru dia nampak. Macam alam barzah lah, alam barzah tak nampak. Hanya orang yang tertentu yang dibuka hijab oleh Allah, nampaklah dia bagaimana azab dalam kubur. Ya, orang macam kita tak. Nah, biasanya para ulama, ya, orang-orang yang alim, ya, tutup guru, Allah buka kasyaf mana hijab dia nampak. Itu jangan lawan tok guru tuan-tuan. Nah, ni hari ni betul saya pun nak lawan tok guru. Tok guru ni tak cerdik lah, bawa private bill lah. Dia ada tujuan. Nah, orang alim ni dia bacaan dia lain. Dia bacaan dia yang pentingnya ialah dia telah melaksanakan amanah Allah. Macam Nabi, orang Mekah kata apa tak peduli, yang penting aku menyampaikan amanah daripada Allah, menyampaikan risalah Allah. Pertamanya bawa dulu, biar bentang dulu, biar orang tengok dulu, biar orang nilai dulu. Kalau orang tolak juga, lepaslah tanggungjawab kita. Ni bawa pun tak, apa pun tak, bentang pun tak, orang mujahid tak tahu. Macam mana nak terima? Kalau kita bawa, dia tak terima, alhamdulillah. Kalau terima, lagi bagus, syukurlah kita. Ni kata dia macam-macam tuan-tuan tak?
sampai kena saman, kata dia. Dah orang yang jenis tak betul, dia saman lah hukum Tuhan, kan? Kalau orang yang beriman tak saman, orang nak bawa hukum Tuhan. Macam sama orang sembahyang lah, sembahyang saman tak solat, betul tak? Jadi orang yang ulama-ulama ni dia dahlah dia tak ramai, tuan-tuan. Nak cari pula ulama-ulama yang terjun dalam medan perjuangan ni tak ramai. Ramai ulama balik Mesir, tuan-tuan tak? Tapi hak berani berkata hadza haramun wa hadza halalun kepada pemerintah yang zalim, tak ada, jarang. Sebab apa? Risiko dia besar. Ya, bila tegur orang ni risiko dia besar. Kalau ajak tak apa, ajak orang tak marah. Bila tegur, sebab tu orang Nabi dihalau daripada Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi tegur, Nabi tegah benda yang dilarang, benda yang haram, benda yang ditegah oleh Allah. Kalau setakat nak solat ada masalah, orang Mekah pun tak marah, sekadar begitu je dah. Tapi bila Nabi ajak tauhid kepada Allah, menidakkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, maka itulah yang mereka marah. Itu dia punya sirah, sejarah perjuangan Islam yang panjang begitu, tuan-tuan. Tidak pernah dibentangkan dengan permainan yang indah, yang gebu dan sebagainya, melainkan dengan penuh dengan perjuangan. Tentu ada. Itu perjuangan bukan main lama, nak boleh bawa ke parlimen tu berapa puluh tahun tuan-tuan sebelum ni. Tuan-tuan berani bawa ke? Kalau tuan guru tak bawa, tuan-tuan berani bawa? Tak bawa juga tak? Tak? Itu dah. Dia tolong bawa tu, alhamdulillah, sokong. Itulah yang kita pelik, ada orang nak lawan tutup guru ulama-ulama ni, kan? Sedangkan Nabi akui al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Nabi tak sebut benda lain, pewaris aku ulama lah. Lepas tu dia kata akrimul ulama, muliakan olehmu akan ulama. Kena angkat ulama, kena taat kepada ulama. Sebab apa? Fa innahum warasatul anbiya, mereka itu sungguh mereka itulah pewaris Nabi. Man akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, orang alim, orang yang betul-betul bercakap benar, ulama yang alim, mana alim ulama lah, ya, maka dia memuliakan Allah dan Rasul. Maknanya kalau mukhalafahnya, siapa yang lawan ulama, maka dia lawan Allah dan Rasul tu. Mafhum mukhalafahnya. Jadi kita lihat bagaimana disebut sini, wajib kita percaya kepada benda-benda yang ghaibiyat, iaitulah disebut situ malaikat ada 600 sayap Jibril contohnya, benda-benda tak nampak berlaku, tapi wajib kita beriman sebab dia ada dalam hadis pula, hadis Bukhari Muslim, dan ada dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah sebut dalam sebelum ni, bagaimana malaikat-malaikat itu mempunyai sayap 2, 3, 4, kata Allah dalam surah Fatir ayat pertama tu. Tanpa mempersoalkan sebagaimana keadaan. Jangan duk tanya sayap dia macam mana, macam bulu ayam ke, macam roket ke, tanpa persoalan. Terima, tu tak perlu tanya tu. Sebab kalau jawab pun tak boleh imagine nanti. Sebab kita tak pernah tengok, kan? Yang kita nampaknya sayap macam mana hak kita pernah tengok dah. Sifat bentuknya macam mana sayap tu, panjang ke pendek ke, lebar ke, jangan ditanya. Cumanya wajib mengimaninya. Warna dan lainnya, warna apa? Hijau ke, kelabu ke, merah ke, kuning ke, harum manis ke, macam-macam. Tak payah tanyalah, kan? Kerana orang-orang yang beriman tidak diwajibkan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, di mana Rasulullah SAW sendiri pun tidak memberitahu mengenai perkara itu. Nabi tak beritahu tu, tak payah tanyalah. Macam kita lah tanya ustaz benda-benda tak berlaku. Ya, macam mana ustaz kalau contohnya kita manusia melahirkan
binatang melahirkan manusia. Boleh tak begini-begini jadi tu imam? Boleh tak jadi berkorban dan sebagainya? Nah. Jadi benda tak berlaku. Tapi ada dalam kitab sebenarnya. Cumanya jangan seolah diketengahkan, dibawa benda-benda gitu. Benda lain banyak lagi boleh tanya, tuan-tuan. Tak? Itu maknanya. Seterusnya dia kata bilangan malaikat, nama-nama dan tugasnya. Malaikat itu punya bilangan yang ramai, tidak dapat dihinggakan banyaknya. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak malaikat ni terlalu banyak. Jumlahnya hanya wallahu alam, Allah yang tahu. Nah, kita jumlah orang kampung kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kan? Orang dalam taman kita pun tak tahu. Apatah lagi pagi pergi kerja, petang balik masuk tidur macam ayam. Surau tak pergi misalnya, kawan sini ni orang lain. Nak kenal orang? Takkan kenal. Nah, jadi kita tak tahu. Apatah lagi nak ketahui malaikat. Jadi yang wajib tahu 10 tu je. Yang cumanya kita wajib mengetahui secara borong, malaikat itu terlalu banyak. Hanya Allah yang mengetahui bilangannya berapa. Sebab malaikat ni titikan wuduk kita tu jadi malaikat, tuan-tuan. Kita ambil wuduk, air menitik daripada bekasan wuduk itu menjadi malaikat. Sebab tu Nabi kata makruh kamu mengelak dengan tuala. Dia punya air wuduk dekat anggota tu makruh, tidak haram, ya, tak dosa. Sebab apa? Mengurangkan pahala. Ulama bersebut mengurangkan pahala. Kalau jadi malaikat, tak titik setitik jadi malaikat. Malaikat tu buat apa? Dia minta projek dengan kita ke? Dah. Dia memohon ampun kepada Allah untuk kita. Ya, macam kita sembelih korban lah. Sembelih korban, titikan darah itu, ya, setiap titik darah yang kena pada bumi itu meminta ampun mereka itu kepada Allah bagi pihak kita. Dia tolong minta ampun kat kita. Sama juga malaikat yang dijadikan daripada titikan apa ni, wuduk tadi, ya. Mana sebab tu tak tahu bilangan. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala kadzalika yudhillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dalam suratul Mudaththir dah. Tuan-tuan yang bersal bahasa Mudaththir ayat 31 ni. Dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat. Ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Allah kata, hikmah kenapa Allah tak jadikan pengawal neraka tu lain pada malaikat. Ya, kalau manusia, kalau jenis jin ke, jaga malaikat nanti dia makan rasuah, susah juga. Kan? Tapi malaikat tak makan rasuah sebab dia jenis bukan makan nasi. Dia bukan jenis minum teh tarik. Nah, bukan jenis menanak pinok, bukan jenis ada seks, ya, laki perempuan, tak ada. Dan pula dia ni memang tugas dia tak apa lah. Allah suruh bibi macam gitu. Nah, sebab tu kata dia, itulah hikmahnya kami jadikan pengawal neraka itu dari kalangan malaikat. Ya, kerana mereka pertamanya sekuat-kuat. Mana orang makhluk Allah yang gagah. Dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami, dan yang orangnya lurus, makhluk Allah yang lurus. Dan hikmah kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesiksaan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Nah, Allah pun tak sebut bilangan malaikat berapa ribu, berapa juta. Nah, dan supaya orang-orang yang diberikan kitab terdahulu itu juga yakin kepada kebenaran Al-Quran. Nah, itu tujuannya. Kerana supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Apa kita tahu mana duduk malaikat ada.
Pergi pejabat ada malaikat, kiraman katibin ada. Tulis baik, tulis buruk. Duduk seorang pun ada malaikat, duduk ramai pun ada malaikat. Itu tujuan beriman dengan malaikat. Duduk dalam bilik seorang pun ada malaikat, duduk dalam bilik mesyuarat pun ada malaikat. Pergi outstation pun ada malaikat. Duduk di rumah tak pergi outstation pun ada malaikat. Kan? Itu maknanya dia akan catat. Dan kerja dia tulis. Namanya kiraman katibin. Katibin itu tukang tulis. Kerja dia tulis je. Tuan-tuan. Pahala tulis. Hak tulis pahala, pahala. Hak tulis dosa-dosa. Itu konsep kita beriman. Mana-mana kita percaya malaikat ada ni, kita tahu. Tak nak buat jahat lah sebab malaikat duk tulis dosa kita. Malaikat duk tulis rajin buat amal sebab malaikat duk tulis pahala amalan kita tu. Dan dia kata supaya orang beriman bertambah iman, dan supaya orang yang beri kitab dan orang yang beriman itu tidak ragu-ragu, tak ragu tentang kebenaran keterangan itu, Al-Quran lah. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak, ragu-ragu dalam hatinya, dan orang-orang kafir berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa dikehendakinya tu. Dia tak percaya, tuan-tuan. Menurut undang-undang peraturannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Ini undang-undang peraturan Allah. Dia terima iman orang yang beriman. Dia tidak terima iman orang-orang kafir. Dia akan azabkan orang-orang yang kafir. Itu peraturan Allah. Orang yang baik, peraturan Allah surga. Orang yang jahat, orang yang maksiat, peraturan dia neraka. Orang yang buat jahat, dia menyesal, dia bertaubat, peraturan dia surga juga. Allah sebut dalam Al-Quran. Peraturan Allah begitu. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Itu jumlah tentera. Maknanya malaikatlah tentera. Tapi Allah sebut dalam perang Badar itu, Allah sebut dalam Al-Quran, alfin minal malaikah. Allah turunkan bala tentera yang bersama dengan Nabi dan para sahabat dalam perang Badar itu, 1,000 para malaikat. 1,000, bukan 10,000. Dia turun 1,000 je, padan nak lawan. Yang lengkap dengan maknanya kelengkapan. Malaikat turun, tengok-tengok terkulai kepala. Orang tengok-tengok putus kepala, tengok-tengok putus kepala, sebab malaikat sama berperang dengan Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Sebab Nabi 300 lebih nak lawan 1,000 lebih. Itu Allah kata, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan, telah memberi pertolongan pada kamu dalam perang Badar. Wa antum adillah, sedangkan kamu waktu itu hina dina. Allah beritahu kepada Nabi dan para sahabat. Dulu waktu tu 300 orang nak lawan 1,000 lebih. Macam mana? Hina, lemah, tak cukup. Senjata tak cukup, kuda tak cukup, baju besi tak cukup. Berapa buah baju besi aja? Yang tombak perisai pun tak cukup, kan? Serba kekurangan. Tapi Allah turunkan malaikat membantu tentera Islam. Sebab apa? Nabi doa. Nabi doa daripada pagi sampai petang. Tak turun-turun tangan Nabi, berhenti semayang, kata orang. Sehingga dah terkeluarlah kata-kata yang macam orang kata Nabi buat las lah, rayuan kepada Tuhan, las. Nabi kata, in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abada, kata Nabi. Dan panjang-panjang tu Nabi sebut, jikalau, ya Allah ya Tuhanku, jikalau binasanya tentera Badar ini, kalau kami puak-puak Badar ni, tentera Islam ni kalah, Nabi kata kepada Tuhan, lam tu'bad abada, nescaya tidak akan ada lagi makhluk manusia yang akan menyembah kamu. Itulah, seolahnya Nabi mati situ. Kalau kami ini mati, kalah, takkan ada manusia yang akan sujud kepada kamu ya Allah. Ternyata Islam tidak akan hancur, tuan-tuan. Islam ni lawan dia ke mana-mana pun, dia tidak akan hancur. Dia tidak akan lenyap daripada muka bumi, tetap ada.
la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan tetap ada di kalangan umatku yang akan berjuang untuk menegakkan agama. Kalau semua kita dah tak mau terima Islam, akan ada orang lain akan bangkit untuk bawa Islam. Itu di antara keyakinan kita kepada Islam. Batu Nabi mengajar kita dalam sirah perjalanan hidup Nabi, semuanya yakin kepada agama. Nabi tak sampai lagi di Madinah, Nabi berjanji dengan Suraqah. Bila Suraqah tersungkur dalam pasir, dia selamat. Wahai Suraqah, Islam akan pakaikan kepada kamu gelang Maharaja Kisra. Ya, dia tak kenal lagi Raja Kisra, dia tak sampai lagi Madinah, tapi dia yakin Islamnya agama Allah, pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Nah, itu hijrah tu. Dan memang ternyata di zaman Umar Al-Khattab, Umar bawa gelang tu pakai kepada Suraqah. Ini janji Rasulullah. Nah, nyata. Sama juga waktu Nabi perang Ahzab dalam keadaan bulan puasa. Nah, lapar, dahaga, puasa, makanan tak ada pula. Gali parit perang Khandaq tu kan, perang Ahzab tu. Nak lawan beberapa negara bersekutu yang lawan Islam. Maka cadangan Al-Salman Al-Farisi menggali parit, maka diterima oleh Nabi dan para sahabat. Gali parit belaka. Yang parit tu dalam tak boleh naik, kuda jatuh tak boleh naik, luahnya tak boleh lepas ke sana kalau lompat. Itu luah lah, kuda tak boleh lompat sana. Mana luah tuan-tuan. Dah, tanah pula bukan macam tanah kita buat jalan JKR ni. Dah, tengok sekarang railway station di Mekah tu berapa lama tuan-tuan. Korek apa? Batu. Nak buat stesen tu korek batu berapa lama? Bukit batu. Batu di sana mana ada pai air yang selarah macam kita, tak ada. Nak kena korek tanah tu, korek batu. Kan tengok buat Masjid Haram berapa lama? Dia tembok batu saja bertahun tuan-tuan. Berapa sistem dia gitu kan? Buka bumi dia begitu. Tapi Nabi kita kali parit tuan-tuan, pukul batu, keluar api. Sekali Nabi pukul, nyala api, keluar api, kuatnya batu. Nabi kata, aku lihat istana Rom tumbang. Nabi kata waktu Nabi pukul batu tu. Sekali lagi pukul, aku lihat istana Parsi tumbang. Itulah semangat ya. Semangat kita orang Islam begitu. Dia semangat tu lebih, benda tu tak tahu ke mana lagi, tapi semangat tu wajar. Semangat tu lah memberi dorongan kepada kita untuk maju, berjaya. Macam Nabi lah, benda tak tahu apa lagi. Tak, Rom Parsi ni besar tuan-tuan, dua gergasi dunia waktu itu. Tapi Nabi ni yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ingatlah, tentera apa? Kumpulan Allah, parti Allah tetap akan mencapai kemenangan. Allah sebut dalam Quran. Batu Nabi yakin, dia pukul batu, keluar api, Rom jatuh. Dia kata, aku nampak istana Rom jatuh. Kali lagi aku nampak istana Parsi jatuh. Kan? Itulah tuan-tuan, itulah Nabi punya semangat dalam perjuangan. Bukannya lembek tuan-tuan. Akhirnya di atas semangat dan perjuangan yang betul itu, maka Nabi berjaya. Zaman Umar Al-Khattab, Islam berjaya menguasai dunia. 2/3 dunia. 2/3 ni tuan-tuan, kita ni bumi 2/3 ni luar lah. Sebab hak lain lagi laut kan, lebih kurang mana menguasai dunia lah. Itu tu kan. Itulah hebatnya tentera Islam ya. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah pada tengah hari ini ya. Jadi dia kata malaikat itu ditugas oleh Allah dengan bermacam-macam tugas yang telah ditentukan kepada mereka mengikut jawatan mereka masing-masing. Adanya Jibril, nanti insyaAllah kita sambung dengan Jibril, tugas dia apa, Jibril, Mikail dan sebagainya. Malakul Maut, ni kena jumpa. Malakul Maut ni wajib kita jumpa tuan-tuan ya. Bila? Tak tahulah, esok ke lusa ke, itu kata wajib beriman dengan malaikat. Sebab malaikat tu kita akan jumpa nanti ya. Malaikat jaga surga, jaga neraka ke. Kalau kita masuk surga, jumpa dengan Ridwan. Kalau masuk neraka, jumpa dengan Muzabaniyah, Malik.
Nah, itulah insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan dengan tugas-tugas malaikat yang mana khusus yang 10 orang tu. Wallahu alam, salah silap semua maaf. Sekadar itulah pada tengah hari yang mulia ini. Ada soalan tak ada seminit dah. Tak ada ya? Kalau tak ada, sekadar itulah tuan-tuan, mudah-mudahan menguatkan semangat kita untuk beramal. Bila kita belajar malaikat ni bukan saja belajar nak masuk periksa tuan-tuan. Ya, bukannya kita belajar ni nak masuk periksa, kita nak jawab periksa muka naki nanti. Ya? Ataupun SPM. SPM mana? Soalan pada mahsyar nanti ya. SPM juga. Nah, hari ni budak-budak UPSR dah. Dah terima keputusan hari ni PSR. PSRE luar lepas dah. Kita ni dah habis dah semua tu, cuma nak tunggu SPM tu dah. Dah, SPM soalan pada mahsyar, soalan kubur dan sebagainya, SPK dah. Itulah mudah-mudahan dengan kekuatan iman, kekuatan ibadah, maka semua tu kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan kita lulus, mendapat keredaan Allah dan juga melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futul arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.